Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita harian My Review 1, 2 dan 3. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Saya edisi Rabu 3 November 2021 bersamaan 27 Rabiul Awal 1443 Hijri. Baik, kita mulakan terlebih dahulu dengan perkembangan status terkini COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes yang direkodkan pada hari ini adalah sebanyak 5,291 kes. Jadi sama-sama kita mematuhi segala SOP yang telah digariskan, bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Baik, polis mengesahkan dakwaan tular mengenai kegiatan samun menggunakan senjata yang disembunyikan di sebalik kad nama adalah bukan kes yang baru, sebaliknya yang berlaku pada 2014. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan Urusetia Ketua Polis Negara, berita yang tular di media sosial itu telah disebarkan semula oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. PDRM mengesahkan tiada sebarang laporan polis berkaitan kejadian samun menggunakan modus operandi sedemikian. Mangsa wanita yang cedera seperti gambar yang disebarkan adalah kes yang berlainan, manakala gambar lelaki cedera merupakan kes pergaduhan di sebuah pusat hiburan di luar negara. Justru polis menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dengan penyebaran berita palsu dan tidak ditentukan kesahihannya. Bagi pemilik akaun keldai, anda boleh disiasat dan didakwa di bawah Undang-Undang Malaysia. Tips dan nasihat yang pihak PDRM kongsikan adalah seperti berikut. Jangan berikan kad ATM dan maklumat akaun bank anda kepada mana-mana pihak untuk digunakan. Jangan berikan kad ATM anda bagi tujuan pinjaman wang. Terakhir sekali, jangan gunakan akaun bank anda untuk membuat transaksi pindahan wang ke akaun pihak lain. Akaun anda mungkin digunakan bagi tujuan jenayah dan anda boleh didakwa. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dan Majlis Amanah Rakyat MARA semalam menandatangani memorandum persefahaman MOU sebagai inisiatif bersama dalam meningkatkan keupayaan dan kemampanan kontraktor Bumiputera supaya lebih berdaya saing di dalam industri pembinaan. MOU tersebut ditandatangani oleh Ketua Eksekutif CIDB Datuk Insinyur Ahmad Asri Abdul Hamid dan Ketua Pengarah MARA Datuk Pengarah Azhar Abdul Manaf, disaksikan oleh Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Yang Berhormat Datuk Seri Mahazir bin Khalid. Di dalam MOU tersebut, CIDB akan menyediakan program pembangunan industri sistem binaan industri IBS yang berstruktur dan komprehensif dalam membangunkan rantaian bekalan IBS, manakala MARA akan menyediakan latihan keusahawanan dari segi pengurusan, kewangan dan pemasaran. Selain memberi khidmat nasihat, pembiayaan perniagaan dan menyediakan premis perniagaan yang bersesuaian dengan keperluan penggiat industri yang terlibat. CIDB dan MARA akan bekerjasama dalam membangunkan dan memudah cara usahawan IBS melalui program pembangunan vendor VDP IBS. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia semalam menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR di atas kejayaan menyediakan pelan guna tanah terpantas bagi Bandar Kuala Kubu Baru dengan konsep daripada Bandar Taman kepada Bandar Taman Pintar dalam tempoh 1 jam. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan pada Selasa berkata, sijil pengiktirafan tersebut disampaikan oleh Perunding Kanan Rekod MBOR Siti Hajar Johor kepada Ketua Pengarah Pelan Malaysia Dr. Samsiah Samsudin dan disaksikan Ketua Setiausaha KPKT Datuk M. Nur Azman Taib. Plan Malaysia merupakan sebuah jabatan di bawah KPKT yang memainkan peranan memberi khidmat nasihat kepada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan berhubung perancangan kegunaan, pembangunan serta pemeliharaan tanah yang sempurna. KPKT berkata pelan guna tanah terpantas itu disediakan oleh 20 peserta terdiri daripada pegawai Plan Malaysia dan Majlis Pembandaran Hulu Selangor yang berkemahiran menggunakan perisian kuantum GIS. QGIS KPKT memaklumkan kesemua peserta terbabit menerapkan elemen bandar pintar seperti lampu jalan pintar, kamera litar tertutup, CCTV pintar, tong sampah pintar dan lampu isyarat pintar. Mereka juga berjaya mengemas kini semua lot
Kadaster Bandar KKB seluas 1,592.16 hektar melibatkan 6,106 lot secara serentak. Menurut KPKT, penyediaan pelan guna tanah tersebut memberi fokus kepada bandar KKB yang merupakan bandar baru pertama di Tanah Melayu yang telah dirancang oleh perancang bandar pertama Tanah Melayu iaitu Charles Compton Reid pada 1994. Selain itu, ia turut menerapkan konsep bandar dalam taman yang diperkenalkan perancang bandar Brinter dari pengasas Garden City Movement Sir Ebenezer Howard pada 1890. Hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor mulai November ini hingga awal Januari 2022. Susulan perairan monsun timur laut yang dijangka bermula 3 November dan berterusan sehingga Mac tahun depan. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, hujan lebat juga dijangka lebih tertumpu di Sarawak dan Sabah pada awal Januari dan Februari 2022. Monsun timur laut atau musim tengkujuh dijangkakan 4 hingga 6 episod hujan lebat akan berlaku. Selain itu, mulai hujung Januari hingga Mac 2022 dijangka cuaca agak kering di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan. Kebanyakan tempat di Malaysia dijangka menerima hujan paras purata sepanjang monsun timur laut kali ini. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan-kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Met Malaysia memaklumkan risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih buruk sekiranya hujan lebat berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar dan turun ribut. Met Malaysia menasihati orang ramai agar bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh dan sentiasa peka dengan amaran hujan lebat serta angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan Met Malaysia melalui laman web serta media sosial rasminya dan aplikasi mobil My Cuaca. Felda telah ditauliahkan sebagai mutawail oleh MAWIP dengan melaksanakan wakaf korporat. Ini seiring dengan hasrat Felda untuk mewujudkan cabang pembangunan ekonomi umat Islam kontemporari dalam menjamin ekonomi umat Islam seterusnya mendatangkan keberkatan untuk kelestarian Felda pada masa hadapan. InsyaAllah melalui aktiviti wakaf yang bersifat kekal ini, manfaat wakaf Felda dapat disalurkan kepada individu, komuniti dan badan yang memerlukan di masa yang akan datang. Semoga apa yang anda lakukan ini dapat menambahkan saham pahala berterusan walaupun selepas kita meninggal dunia kelak. Perhatian kepada semua juru unding EIA berdaftar. Tempoh validate di dalam sistem MySAP telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Sila validate segera bagi memastikan pendaftaran anda kekal dalam skim pendaftaran juru unding EIA Jabatan Alam Sekitar. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman sesawang skeia@do.gov.my atau Facebook rasmi Jabatan Alam Sekitar. Persatuan Pengguna Islam Malaysia memberi tips bagaimana untuk mengelakkan diri anda daripada di-scam. Anda perlu bijak dalam menilai situasi dan tawaran yang diberikan, terutama media sosial too good to be true. Awas dengan tawaran yang tidak masuk akal dan periksa berulang kali dan minta pandangan orang lain yang lebih berpengalaman. Jangan lupa untuk semak transaksi maklumat pembelian, sebaliknya membeli pada platform yang ada sistem jaminan. Baik saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Saya M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali kepada semua rakyat Malaysia, khususnya masyarakat India. Semoga pesta cahaya yang diraihkan pada tahun ini akan membawa sinar baru kepada kita semua. Apa-apa pun, jangan kita lupa mengamalkan SOP dalam kemeriahan merayakan perayaan ini. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga semua. Selamat menyambut Hari Deepawali. Deepawali Nalwal Tekel. Optik minggu ini. Jadi kalau kita ada sosioekonomi, development, pembangunan sosioekonomi, pada masa yang sama kita juga menjadikan mereka adalah sebahagian daripada kelompok yang hidup di dalam masyarakat yang moden, tapi di luar bandar.
Ikuti diskusi mengenai pelan pemulihan negara menerusi segmen optik dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM serta di rtmflick.rtm.gov.my. COVID-19 கொள்ளை நோய் அரக்கன் மெல்ல மெல்ல விலகுகிறான். குதூகலம் எங்கும் நிறைந்திட தீபத் திருநாளை வரவேற்போம். தடுப்பூசி பெற்றுக்கொண்டோம், தன்னாற்றல் பெருகக் கண்டோம். தழைக்கட்டும் மாந்தர் வாழ்வென்ற தீபத் திருநாளை கொண்டாடுவோம். பட்ட துயரெல்லாம் பகலவன் கண்ட பனி போல் நீங்கட்டும். புத்தியல்பே புதிய வாழ்வென்று தீபத் திருநாளில் மகிழ்ந்திடுவோம். தளர்வுகள் இன்னும் பெருகட்டும், நாட்டில் தனமும் கல்வியும் ஓங்கட்டும். தரணி எங்கும் இன்பம் நிறைய தீபத் திருநாளில் வாழ்த்திடுவோம். RTM தமிழ் செய்தி பிரிவின் இனிய தீபத் திருநாள் வாழ்த்துகள். Kita bersua kembali. Kerajaan sedang merangka aspirasi pelaburan nasional NIA baru dalam usaha menarik pelaburan strategik berimpak tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata inisiatif itu juga berupaya meningkatkan daya saing negara dalam perdagangan global. Malaysia terus kekal relevan sebagai rakan dagang dan destinasi pelaburan pilihan. MITI sedang merangka aspirasi pelaburan nasional baru untuk menarik pelaburan yang strategik dan mempunyai nilai impak ekonomi yang tinggi. Keupayaan ini akan menyokong dan menggalakkan integrasi di antara industri tempatan dan rantaian bekalan serantau dan global. Datuk Seri Muhammad Azmin berkata kerajaan komited berganding bahu bersama pemain industri memastikan aktiviti ekonomi beroperasi dalam persekitaran selamat dan kondusif. Ujarnya kerjasama awam swasta amat signifikan dalam mengimbangi nyawa dan ekonomi rakyat sebagaimana ditunjukkan menerusi kejayaan program investasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS. Datuk Seri Muhammad Azmin turut mengulangi komitmen kementeriannya memperkukuh dasar perdagangan dan pelaburan negara. Lebih 1 juta pekerja sektor pembuatan telah berjaya divaksinasi lengkap. PIKAS merupakan model kerjasama awam swasta yang signifikan dan berkesan dalam mencapai agenda negara untuk mengimbangi perlindungan nyawa dan kelangsungan ekonomi. Kolaborasi strategik Mara Corporation Sdn Bhd dan Talent Corp Malaysia Berhad mencipta lebih 2,000 peluang pekerjaan profesional. Jelas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, ia mewujudkan projek khas yang fokus kepada pembangunan modal insan dan kebolehpasaran graduan dalam ekosistem Mara. Buat jalinan kerjasama menyokong usaha kerajaan untuk menurunkan kadar pengangguran di Malaysia, mengoptimalkan inisiatif yang sedia ada dalam Talent Corp seperti My Next, Nurturing Expert Talent, Structure Internship Program SIP, Talent Mobility, Semester Break Program, Young Employable Student Yes dan juga Kisah Siswa. Ini yang ada dalam Talent Corp. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya diarah untuk melaksanakan kerja-kerja awal bagi mengatasi masalah banjir dalam tempoh jangka pendek. Demikian tegas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Muhammad Adli. Again, saya minta dia sit down bersama-sama dengan agensi yang berkaitan dan jangan lupa bila kita buat sesuatu projek, sesuatu tempat, engagement dengan penduduk setempat tu perlu sebab mereka yang tahu. Sebab mereka yang lahir di sini, dia tahu bagaimana sebab punca-punca permasalahan. What is the root cause? Mesti saya yakin dia orang tahu. Jadi engagement bersama pihak-pihak, wakil penduduk, mesti duduk sini dengan pihak konsultan dan agensi sekalian duduk bersama.
11 kawasan di Kelang, Selangor berisiko banjir akibat fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku Khamis hingga Sabtu ini. Susulan itu, bilik gerakan bencana diaktifkan dan pasukan pemantauan digerakkan. Bilik Kelang juga telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyediakan pusat pemindahan sementara mengikut jadual air pasang besar di dewan dan sekolah yang dikenal pasti seperti di Lampiran 1. Kita ada mewartakan sebanyak 71 pusat pemindahan sementara yang berkemungkinan yang mana akan disiap sedia sekiranya berlaku ada keperluan. Ke arah meningkatkan sektor pelancongan, Johor memperkenalkan 15,000 baucer pelancongan Johor kepada seluruh rakyat Malaysia. Baucer bernilai RM100 itu perlu dimuat turun menerusi aplikasi Johor Tourism Interchange dan boleh mula ditebus Jumaat ini. We want to be also ready for the international market yang saya rasa tak lama lagi, ya. Itu pandangan kami. So in terms of the domestic market, saya nampak memang ada ramai yang mula sudah datang ke Johor. Contoh kat JB pun, dekat Iskandar Puteri, dekat Desaru dan sebagainya, even in Muar, the hotel industries are picking up. Baik saudara-saudari, setiap hari Rabu kami akan menyajikan kepada anda laporan khas dan tajuk laporan khas pada hari ini, Bajet 2022 Pemekasan Belia bersama wartawan lokasi Hafiz Lawson. Silakan. Jumaat lalu telah dibentangkan Bajet 2022 dan pastinya seluruh keluarga Malaysia memberi tumpuan penuh kepada pembentangan Bajet 2022 ataupun bajet kali ini. Apatah lagi, Bajet 2022 adalah bajet terbesar dalam sejarah negara. Pastinya semua rakyat nanti apakah manfaat yang akan mereka terima? Baik mereka golongan warga emas, golongan belia, kanak-kanak, M40, B40, 30 dan semua yang saya maksudkan ini. Dan hari ini saya berpakaian seperti seorang belia kerana ingin bawakan kepada anda apakah manfaat yang diterima oleh golongan belia. Teruskan bersama saya Hafiz Lawson untuk laporan khas Pastikan Sahih minggu ini. Pemuda-pemudi belia negara ialah penentu pada jatuh bangunnya negara ini. Peruntukan yang besar ini pastinya membawa manfaat yang besar kepada segenap lapisan masyarakat dalam keluarga Malaysia. Menggunakan tema Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera untuk bajet kali ini jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada keluarga Malaysia yang masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Golongan belia adalah golongan yang turut diberi perhatian kepada bajet kali ini. Bajet yang disifatkan mesra belia ini pastinya memberi kelegaan kepada mereka dalam memastikan kelangsungan ekonomi dan pendapatan mereka. Terdapat 25 manfaat yang disenaraikan untuk belia dalam bajet kali ini. Antaranya adalah bantuan keluarga Malaysia BKM, e-Start, My Salam, e-Sukan dan yang paling mendapat perhatian adalah jaminan kerja. Pendedahan kepada alam pekerjaan amat penting untuk mereka berhadapan dengan dunia sebenar yang kian mencabar. Sejak 2019, kerajaan telah mula membayar allowance sebanyak RM900 kepada pelajar yang menjalani program latihan industri. Oleh itu, saya menyeru agar pihak swasta turut memberi allowance sekurang-kurangnya RM900 atas khidmat pelajar tersebut. Selain itu, kerajaan akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun sebanyak RM900 sebulan bagi tempoh 6 bulan, iaitu meningkat berbanding RM800 sebelum ini. Bagi belia yang mencuburi bidang usahawanan pula, pelan pembiayaan sebanyak RM150 juta akan disediakan di bawah Bank Simpanan Nasional dan Ecobank. Kerajaan bercadang untuk melanjutkan galakan cukai bagi program latihan industri berstruktur sehingga tahun taksiran 2025 dan turut diperluas kepada pelajar di peringkat ijazah sarjana, sijil profesional serta sijil kemahiran Malaysia di tahap 1 dan 2. Di bawah jaminan kerja misalnya,
kerajaan mensasarkan sebanyak 600,000 peluang pekerjaan dan ini semestinya satu bentuk peluang yang perlu direbut khususnya golongan belia. Ini adalah reaksi golongan belia kepada bajet 2022. Inisiatif yang telah dinyatakan dalam bajet 2022 untuk belia sangat bermanfaat kerana mereka dapat menggunakannya sebagai batu loncatan dan juga sebagai pembakar semangat dalam memulakan perjalanan mereka pada tahun yang akan datang tanpa mengira latar belakang mereka. Saya amat bersetuju dan berterima kasih kepada pihak kerajaan yang mewujudkan inisiatif ISTAT iaitu memberikan bayaran RM150 kepada 2 juta belia iaitu yang berumur 18 sehingga 20 tahun serta pelajar sepenuh masa. So for student macam kita orang yang memang tak ada sumber income, I think it's very beneficial and sangat membantu. Saya juga sangat bersetuju dengan kerajaan untuk inisiatif pengangkutan awam iaitu kerajaan membantu menampung kos pengangkutan di kawasan tidak ekonomik dengan menyediakan PAS MyRail berharga RM5 sebulan untuk perjalanan tanpa had untuk pelajar menaiki kereta api oleh KTMB. PAS perjalanan tanpa had bas dan rail bernilai RM50 untuk pengguna terutamanya Lembah Kelang. Sememangnya golongan belia adalah antara golongan yang terkesan akibat pandemik yang melanda negara hari ini. Ini kerana 40% daripada tenaga buruh di Malaysia adalah terdiri daripada golongan belia. Justru kita melihat bajet 2022 ini adalah bajet yang tepat dalam mendasari dan juga menyelami apa yang dirasai oleh golongan belia hari ini. Justru kita mengharapkan bajet kali ini dapat menjadikan golongan belia sebagai penggerak ekonomi untuk menjadikan Malaysia bergerak ke arah yang lebih baik. Ingat, belia adalah tonggak negara dan ini adalah bajet kita, bajet keluarga Malaysia makmur sejahtera. Hafid Dawson, pastikan sahih. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Bagi memastikan murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapat kandungan khasiat harian demi pertumbuhan fizikal dan mental yang menyeluruh, kerajaan akan meneruskan penyediaan bekalan susu harian di bawah rancangan makanan tambahan dengan peruntukan RM400 juta. Sebahagian perolehan ini akan dikhaskan kepada pengeluar susu tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Waalaikumsalam. Saya Anwar Musa ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali khususnya kepada sahabat handai, rakyat Malaysia, keluarga Malaysia yang beragama Hindu. Sambutan Hari Deepavali adalah juga sambutan pesta cahaya di kalangan masyarakat beragama Hindu. Kita juga setelah sekian lama dalam situasi menghadapi ancaman COVID-19, kini mula bergerak ke arah lebih bebas dan kembali menjalani kehidupan yang normal dan juga merupakan satu cahaya baru dalam kehidupan kita keluarga Malaysia. Maka sambutlah pesta dan juga perayaan Deepavali bersama sahabat handai dan juga rakan taulan serta seluruh keluarga Malaysia dengan penuh keceriaan, penuh kesyukuran serta merapatkan tali persaudaraan di kalangan keluarga Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa atau agama. Ceriakan kehidupan kita sempena sambutan Hari Deepavali. Selamat menyambut Hari Deepavali. Deepavali now vertical.
Kita bersua kembali. Jangan lupa untuk saksikan Inklusif dengan tajuk Luar Bandar Sejahtera pada malam ini sejurus selepas habis berita perdana di saluran berita RTM dan TV1 bersama Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar pada malam ini pada pukul 8.40 malam. Bicara khas malam ini akan membawakan kepada anda analisis bajet 2022, agenda pendigitalan negara bersama Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC pada pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Anda juga boleh menonton di Facebook Live Berita RTM. Baik, seterusnya, sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Penerangan Malaysia bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM sedang menjalankan soal selidik berkenaan reaksi terhadap pembentangan bajet 2022. Bagi mendapatkan maklum balas, rakyat Malaysia mohon kerjasama tuan-puan yang berumur 18 tahun dan ke atas untuk menjawab soal selidik ini secara dalam talian melalui pautan yang tertera di Facebook rasmi Jabatan Penerangan Malaysia. Anda juga diminta untuk membantu menyebarluaskan kepada semua untuk mendapatkan lebih ramai responden. Tempoh kajian 2 November hingga 5 November 2021. Baik, jangan lupa untuk saksikan mesyuarat kedua penggal keempat Majlis Parlimen ke-14 Sidang Dewan Rakyat secara langsung. Menerusi langsung dari Parlimen pukul 10 pagi di TV1 dan juga di laman sesawang rtmparliament.rtm.gov.my, dan anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Click untuk mengikuti perkembangan terkini dari Parlimen. Baik, sempena dipawali, TV2 menyajikan pelbagai rancangan menarik buat tontonan anda seisi keluarga. Saksikan persembahan Santish, Rabbit Mac, Gayatri, Hashmita, Ifon, Sabish, Man Matan, Rina Niki, Piravin, juara bintang Minal dan Darky dalam konsert khas terbitan unit hiburan TV RTM Deepa Oli pukul 9 malam ni hanya di TV2. Baik, bagi peminat setia kejuaraan motosikal dunia MotoGP, anda boleh saksikan pusingan kelayakan pada hari Sabtu ini 6 November 2021 pada pukul 8.30 malam, manakala hari perlumbaan pada hari Ahad 7 November pada pukul 6.45 petang di saluran sukan RTM dan juga di TV OK. Baik, peraduan coretan 3 kata akan datang melalui media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka dan Hotel Seri 4 Malaysia mulai 4 November 2021. Nantikan untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh layari laman Facebook rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Peraduan Sambung Pantun Siri 2 akan bermula pada 1 November hingga 3 November 2021. Hari ini merupakan hari terakhir peraduan. Cara menyertainya mudah sahaja. Tonton dan kongsikan video pantun yang dimuat naik di media sosial anda. Pastikan media sosial anda adalah public dan juga boleh diakses oleh orang ramai. Kemudian cipta pantun 4 karat menggunakan pembayang yang diberikan dalam video pantun tersebut mengikut tema yang telah ditetapkan. Pantun yang paling kreatif dan menarik akan terpilih sebagai pemenang. Ayuh sertai pertandingan ini dan anda berpeluang memenangi sebahagian daripada RM1,000 dan baucer penginapan di Hotel Seri Malaysia. Anda juga boleh mengimbas kod QR atau rujuk pautan berikutan untuk syarat pertandingan di laman Facebook rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih edisi Rabu 3 November 2021. Terus patuhi SOP yang telah digariskan, bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.